Okey, majlis mempersilakan. Bismillah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak sekolah, adik-adik semua kerana sudi menerima kunjungan kami daripada saya mewakili daripada Balai Cerap Teluk Kemang. Balai Cerap Teluk Kemang, kemudian bersama-sama kita pada petang ini daripada Jabatan Mufti Jabatan Mufti Negeri Sembilan, Unit Falak Jabatan Mufti Negeri Sembilan. InsyaAllah saya akan pada petang ni santai-santai je perkongsian saya ni, tak ada versi tazkirah ke apa. Kita perkongsian santai yang mana saya nak ceritakan sedikit lah apa yang dimaksudkan dengan falak, astronomi. Kemudian saya terangkan sikit berkaitan dengan bulan. Kemudian saya kongsikan sikit lah apa fenomena-fenomena yang mungkin kita boleh tengok untuk waktu yang terdekat ni. Okey. First, saya perkenalkan diri saya, Muhammad Multazam bin Muhammad Yazid, salah seorang petugas di Balai Cerap Teluk Kemang. Ada yang pernah dengar Balai Cerap Teluk Kemang tak? Ada kan? Mesti ada satu dua pun mesti ada pernah Balai Cerap Teluk Kemang. So secara asas ni Balai Cerap Teluk Kemang ni dia adalah salah satu tempat yang mana kalau di luar negara dia adalah salah satu tempat untuk penyelidikan yang berkaitan dengan astronomi. Kalau dengar astronomi tahulah kan. So astronomi, falak lebih kurang sama pemahaman dia, tapi dia ada pecahan cabang yang berbeza. Astronomi dia lebihkan kepada sains, tapi falak dia lebihkan kepada elemen-elemen ibadah. Nanti saya terangkan sikit-sikit. So sekarang apa yang nak dijelaskan, Balai Cerap kita di Negeri Sembilan ni ada satu Balai Cerap yang dikategorikan yang tercanggih lah di Malaysia dan mempunyai sebuah teleskop terbesar di Malaysia buat masa sekarang, di Balai Cerap Teluk Kemang. So kita yang berada di Negeri Sembilan ni patut rasa bangga lah, sebab kita ada salah satu balai cerap yang terbaik. Jadi untuk buat masa sekarang, sebenarnya Balai Cerap Teluk Kemang ni dah lama dah wujud. Kalau dulu Balai Cerap nama dia adalah Tapak Melihat Anak Bulan. Apa pula tu kan, tapak melihat anak bulan. Mesti tadi cerita pasal falak astronomi ni anak bulan. Kalau adik-adik semua pernah dengar, sebelum kita nak mula puasa Syawal ataupun menentukan hari raya korban, raya haji, kita kena ada satu program ataupun satu acara yang mana kita sebut sebagai pencerapan hilal bagi menentukan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah ataupun Muharram. Semua itu adalah bulan-bulan yang dikategorikan sebagai antara bulan-bulan ibadah lah dalam kita umat Islam kan. Sebab sini semua, sebab nama pun SMA. So saya tak apa, saya fokuskan kepada Islamiknya. Jadinya kalau di Malaysia ni dia ada beberapa kaedah untuk kita menentukan awal bulan. Sebab kita umat Islam ni kita menggunakan kalender Hijri. Walaupun kita ni kebiasaannya menggunakan kalender Masihi yang berlandaskan peredaran berlandaskan matahari. Tapi yang berbezanya dalam kalender Hijri ni ataupun kita panggil kalender bulan, kalender Qamari, dia berlandaskan peredaran fasa-fasa bulan. Jadi kalau adik-adik tadi masa tengah ambil makanan, nak datang surau, nak letak-letak barang, ada jalan kat tepi, kalau pandang dekat atas ni sekarang mesti ada perasan, ada nampak bulan. Itu menunjukkan kita umat Islam menentukan hari-hari esoknya, hari-hari itu ataupun penentukan awal-awal bulan tu berlandaskan bentuk bulan tu, fasa bulan. Kalau nak tahu anak bulan macam mana, nanti saya akan tunjukkan macam mana. Sekarang ni bulan, kenapa bulan tu nampak separuh, kenapa kadang-kadang bulan tu nampak penuh, itulah kita punya kitaran. Sampai satu masa nanti dia akan bulan sabit, kemudian dia akan semula penuh. Tu kitaran bulan. Kita akan masuk sebab tu nanti. Sekejap
Okey. Saya tak boleh nak besarkan, takut dia hilang pula. Okey, tak apa, boleh nampak kan? Ini sebagai saya punya selingan je, penjelasannya saya lebih banyak terangkan lah. Okey, sekarang saya nak ceritakan antara objek yang menarik lah. Antara objek langit, objek angkasa yang mudah untuk kita tengok dan antara objek yang paling dekat dengan bumi, iaitu kita panggil dia bulan lah, atau dikategorikan sebagai satelit semula jadi bumi. Kita di bumi ni hanya ada satu bulan saja, iaitu inilah bulan yang kita gunakan, yang kita tengok tu, itu satu bulan. Kita namakan, kategorikan dia sebagai satelit semula jadi. Tapi kalau ada planet-planet lain, Marikh, planet apa lagi, Zuhal, planet Jupiter, planet kebanyakan planet-planet lain dia ada bilangan bulan yang berbeza. Seperti Marikh, dia ada 3 biji bulan. Banyak kan? Mungkin kita pun boleh terfikir sekejap, kalau di bumi kita berlandaskan satu bulan untuk menentukan awal-awal bulan, tapi kalau di Marikh kita guna 3 bulan, agaknya macam mana proses kita punya hari raya Ramadan, Zulhijjah kita kan? Mesti macam tonggang langgang. Itu baru Marikh. Belum lagi planet Zuhal, planet apa lagi? Jupiter, planet Venus, yang lain tu dia ada bilangan yang banyak, 70-80 biji bulan. Tapi kenalah dengan saiz planet tersebut. Dia planet yang bersaiz besar. Cuma wallahu alam, kita tak tahu ada kehidupan apa yang dekat sana. Yang menariknya hanya bumi yang kita duduk sekarang ni, dia ada manusia, ada kehidupan semua kan. Okey. So kalau kita tengok dekat bulan, dia situ ada tulis bulan tidak mempunyai sumber cahaya, sebab fizikal ataupun sifat bulan ini dia hanyalah memantulkan cahaya matahari. Cahaya itu dia dapat dari matahari kemudian dipantulkan ke bulan. Semua ni semua maklum kan, mungkin semua tahu, ada belajar sikit-sikit. Okey, kemudian kalau kita tengok ke permukaan bulan kan, siapa pernah tengok ataupun pernah google di internet bulan, dekat kawasan bulan ni, permukaan bulan ni, apa yang kita boleh nampak? Dia permukaan dia berkawah. Berkawah tu macam mana? Dia macam berlekuk-lekuk lah. Dia ada bentuk-bentuk, bentuk berkawah. Hasil kawah tersebut adalah hasil daripada hentaman asteroid yang telah jatuh ke permukaan bulan, tetapi ianya telah berlaku jutaan tahun dahulu. Dah lama dah, semenjak mungkin sebelum kewujudan bumi yang sempurna ni, waktu tu. Dan ada yang mengatakan juga bulan ini salah satu objek ataupun objek cakrawala lah, yang sebagai pelindung kepada bumi. Sebab mungkin pada zaman sebelum-sebelum tu, jutaan tahun dahulu, ada asteroid yang banyak waktu tu kita melintasi di kawasan tersebut. Tapi disebabkan adanya bulan, tidaklah semua asteroid tu jatuh ke permukaan bumi. Ada yang jatuh di permukaan bulan. Itu yang kita nampak, bulan dia berbentuk berkawah-kawah, hasil daripada hentaman asteroid tu. Sebab bulan dia tak ada ciri-ciri perlindungan yang secukupnya. Macam kita di bumi ada apa? Atmosfera kan. So kalau misal kata ada asteroid yang kecil-kecil masuk ke permukaan bumi, cuba nak masuk ke permukaan bumi, ini akan terbakar. Ia akan kita nampak di langit, dia seperti tahi bintang. Kalau siapa tahu tahi bintang, itulah hasil daripada batuan-batuan angkasa yang memasuki di ruang angkasa bumi. Dia tak masuk ke bumi kemudian terlepas ke bumi, tetapi dia akan terbakar di angkasa saja. Kemudian kita nampak dia bercahaya. Itu pun antara salah satu fenomena menarik. Sekiranya kita berpeluang, kita boleh tengok yang mana sepanjang tahun, setiap bulan, hampir setiap bulan kita akan mengalami fenomena hujan meteor. Itu lain lah. Kalau nak tengok, nanti saya akan beritahu bila kita nak tengok tu bila. InsyaAllah bulan depan akan ada fenomena tersebut. Okey. So berapa jauh bumi dengan bulan ni sebenarnya? Menurut para saintis astronomi,
Ia mengatakan anggaran jarak bumi dan bulan lebih kurang dalam 384,403 kilometer. Ini sekadar ilustrasi bukanlah kalau kita naik angkasa kita nampak kita keluar daripada angkasa, keluar daripada bumi, kita nampak bumi dan bulan macam tu je jarak dia. Hakikatnya dia lebih jauh. Dan tak mustahil lah kalau zaman dulu mungkin para saintis sanggup pergi ke bulan sebab nak kaji bulan ni kan. Tapi disebabkan dunia peredaran zaman ni dia dah semakin moden, nak mengurangkan risiko manusia pergi ke bulan ni entah berapa lama jaraknya, tak ada RNR pun kat dalam dekat angkasa, kita boleh berhenti sekejap ke. Contoh perjalanannya lebih kurang dalam sebulan, misal kata sebulan. So kalau nak pergi ke bulan tu sebulan, kita boleh agak ke bila kita nak berhenti sekejap ke, ada hotel ke, kita nak duduk sekejap ke, tak ada. Kat angkasa ni kita pun tak tahu apa yang boleh berlaku kan. Tahu tengah-tengah terbang ada objek lain ke nak menghentam. Ini semua adalah sinonim, ada biasa yang kalau kita tengok dalam babak-babak filem kan, mesti ada dalam babak-babak filem yang kita pernah tengok ataupun filem-filem science fiction. Kalau kita pernah tengok yang mana dalam ahli keluarga dia, misal kita ada salah seorang ahli keluarga dia nak membuat keputusan untuk pergi ke angkasa, mesti ada di kalangan keluarga dia berat dan rasa kecewa dengan keputusan yang dibuat tu. Sebab dia orang maklum, orang barat ni dia orang maklum, untuk perjalanan di angkasa ni bukan satu perjalanan yang mudah, bukan satu perjalanan yang singkat. Jadi dia mesti ada babak-babak sedih, itulah yang tambahan kesedapan filem tersebut. Ada sedih, ada gembiranya, tapi dia tahu bahawa jarak antara bumi dan bulan tu taklah terlalu dekat, taklah dekat mana pun, memang jauh. Dan sekarang ni manusia dengan kebijaksanaan manusia sekarang ni, dia hanya menghantar robot saja, melancarkan roket sampai ke angkasa, dia akan pecah jadi satu robot satelit, kemudian dia akan pergi ke bulan, sekitar bulan lah, kemudian baru dia mendarat di bulan, kemudian dia akan kaji dia apa yang ada kat bulan tu kan. So sekarang kerja sekarang dah mudah, kita kawal daripada bumi, robot buat kerja. Apa pun sekarang dah mudah, nak belajar pasal astronomi pun sebenarnya dah mudah. Kalau sekarang ni tak boleh bawa phone kan, nak cerita pasal apps tu boleh lah kalau siapa ada tulis. Sebab kita ni astronomi ni dia terbuka untuk semua golongan masyarakat, terbuka kepada semua segelintir umur, yang mana kita boleh belajar astronomi melalui telefon, maklumat semua di hujung jari. Lagi-lagi sekarang dah banyak aplikasi-aplikasi yang menarik, kita just install, kemudian kita setkan lokasi kita. Contoh kita sekarang berada di Semadah, kita set kita punya lokasi di Semadah. Sekarang phone dah ada GPS semua, on je location, dia akan detect kita kat mana kan. Bila kita dah ada buka apps tu, kita dah boleh menghala ke langit dah phone kita. So waktu malam tu sekiranya ada bintang-bintang ke bulan ke planet yang kita tak tahu sama ada itu bintang ke planet ke, dengan menggunakan aplikasi yang sekarang dah banyak ni. Contoh salah satu aplikasi dia adalah Stellarium, nama dia Stellarium, Stellarium, Stellarium. So kita boleh download kat situ. Bila dah download, set lokasi kat mana kita berada, kita halakan phone ke langit saja. Dengan phone tersebut, aplikasi tersebut akan menunjukkan yang di atas adalah bintang apa, planet apa. Semuanya dah ada data dah, maklumat semua dah tersedia dalam aplikasi. Semuanya boleh digunakan pakai dan dipercayai. Itu disebabkan teknologi sekarang. Ianya adalah hasil daripada tokoh-tokoh astronomi jugalah yang dah membuat kajian macam-macam, saintis, kemudian dikumpulkan data-data tersebut, dijadikan dalam satu bentuk aplikasi. Itu yang kita panggil dia astronomi, yang mana astronomi ni adalah kajian yang melibatkan sains dan teknologi. Itu yang menariknya. Alright. Ini adalah salah satu teori yang biasa digunakan oleh para astronomi yang mana dia orang mempercayai bahawa kewujudan bulan ini
adalah terhasil daripada hentaman dua objek. Maksudnya dulu waktu wujudnya bumi, mungkin waktu tu bumi belum sempurna sekarang, ada dua objek yang cuba mendekati bumi disebabkan daya tarikan bumi ni. Kemudian mungkin waktu tu magnetik ataupun tarikan graviti tak terlalu sempurna, tak terlalu okey. Jadi dua objek ni berlanggar, dipercayai berlanggar sesama sendiri, kemudian meletup, kemudian terhasil debu-debu yang hasil daripada letupan tersebut, dia membentuk satu gumpalan yang sekarang kita panggil dia sebagai bumi. Panggil sebagai bulan. Terima kasih. Kita panggil dia sebagai bulan. Itu yang antara teori yang diguna pakai sekarang lah. Orang kata teori yang paling afdal astronomi guna sekarang ni. Tahu dia ada beberapa teori saya tak ingat, tapi yang ini antara yang paling kuat lah. Yang diguna pakai kewujudan bulan tersebut. Okey, faham, maklum Okey. Alright. Yang belakang nampak tak apa ni? Nampak? Saya anggap nampak je lah Nampak? Yang depan insyaAllah mungkin boleh nampak, yang belakang tu bolehlah nampak. Ini sebenarnya adalah gambar ini adalah gambar bulan yang mana kita di Balai Celap Teluk Kemang ambil di kawasan sebahagian bulan tersebut, kemudian kita tandakan kawah-kawah tersebut dengan nama-nama dia. Nama-nama yang ada dekat dalam gambar ni bukan Balai Celap Teluk Kemang yang nampak kita namakan, tak ada. Nama-nama ni dah lama dah wujud. Para astronomi yang dulu-dulu lagi, diorang dah kaji dah bulan ni, dah macam-macam kawah diorang jumpa. Jadi nama-nama tu diorang yang letak. Jadi ada banyak kawah-kawah ni, beribu-ribu kawah ada dekat bulan. Dia dah kaji keseluruhan bulan. Sampai sekarang bulan sendiri dah ada peta. Bulan sendiri dah ada peta. Macam bumi kita ada peta kita kan. Kita ada, kalau buka peta kita boleh pergi, nak pergi Europe, nak pergi Asia mana, semua boleh kan. Bulan pun ada. Bulan pun ada. Cumanya bulan ni tak adalah macam kita di bumi ni ada waste apa kan. Cuma dia dah ada tanda-tanda lokasi yang mana setiap kawah tu ada nama-nama dia. Dan yang menariknya, nak dibandingkan dengan banyak-banyak kawah ni, saintis telah menjumpai salah satu kawah yang terbesar di bulan, yang nama dia adalah Copernicus. Sempena nama tokoh astronomi barat lah, Copernicus. Dan dipercayai saintis mengukur diameter kawah tersebut dianggarkan lebih kurang 93 km kebesaran dia, dan kedalaman dia 3.8 km. Kita lari kat Padang 200 km pun dah cungap-cungap. Ni 3.8 km kedalaman. Kalau kita lari ke dalam tu dah tak naik-naik lah. Itu kalau mungkin ada tangga ke apa. Kalau tak ada tangga, wallahualam lah. Kalau dah termasuk tu, terima je lah. So ini Copernicus ni adalah kawah terbesar di bulan. Anggaran diameter dia lah 93 km. Seandainya kita di bumi ni jaraknya di antara lebih kurang Negeri Sembilan ke Kuala Lumpur, itu adalah hasil hentaman asteroid yang jatuh ke permukaan bulan. Jadi hasil daripada hentaman tersebut, maka terbentuklah kawah yang sebesar ini, 93 km. Misal kata kita duduk dekat hujung kawah sana, kita berjalan masuk dalam, naik ke atas, kat sana boleh jamak lah. Dia punya jauh dia tu dah lebih 2 marhalah kan. So itu dia punya kedalaman antara kawah yang terbesar di bulan. Tapi tak ketinggalan juga, di bulan ada juga beberapa kawah, saya pun tak hafal semuanya. Ada kawah yang nama sempena nama tokoh sejarawan Islam, ilmuwan Islam. Antaranya lah Abdullah Al-Aziz Ibnu Muhammad Al-Bakri. So waktu itu mungkin para astronomi dia jumpa kawah tersebut,
kemudian dia meraihkan ilmuwan sejarawan, ilmuwan astronomi Islam, kemudian dia menamakan kawah tersebut dengan nama ni lah, tokoh Islam ni, dan boleh dikatakan besar juga dengan diameter 12 km dengan kedalaman 1 km. Itu antara kawah-kawah dia. Ada banyak lagi kawah-kawah yang sempena nama tokoh Islam, tapi ini di antara inilah. Okey, saya nak cerita pasal fasa bulan pula. Sini semua campur kan, daripada form 1 sampai form 6. Form semua ada lah kan. Semua ada. Okey, mungkin ada di kalangan semua ni dah tahu ataupun mungkin ada yang baru belajar pasal fasa bulan ni kan. So saya nak refresh balik pasal fasa bulan ni. So permulaan bulan kita panggil dia sebagai bulan baru. Kemudian bulan baru dia akan berubah ke bulan sabit, kemudian ke bulan separa, dia akan berubah balik. So apa sebenarnya benda-benda macam ni kan? Ianya adalah disebabkan kedudukan bumi dengan bulan. Ada satu masa cahaya matahari ni akan terpancar sebahagian bulan saja. Jadi kita akan nampak dia separa. Macam sekarang dah masuk berapa Ramadan dah hari ni? Soalan ni saya nak tanya. Biasa ni Ramadan kita tanya je, kita Ramadan bulan Islam ni hari ni hari ke berapa? InsyaAllah semua perfect. 7? Confirm? Bukan 6 ke? Ya. Okey, alhamdulillah lah semua jawab 7. Sebenarnya kita dah masuk 7 maghrib, nanti kita dah masuk 8. Okey, itu dalam Islam penentuan awal hari baru ditentukan selepas waktu maghrib. Tapi kalau dalam barat punya barat punya cara pukul 12 tengah malam dia akan berubah hari baru. Itu orang barat lah, kita orang Islam selepas maghrib. So kalau biasanya fasa bulan paling awal kita panggil dia bulan baru ataupun nama dia ijtima', yang maksud dia yang mana waktu tu kedudukan matahari, bulan, bumi dalam satu barisan. Dia tak nampak, kita tak nampak bulan tu. Sebab tu di Malaysia ataupun di seluruh dunia lah kebanyakannya, dan ini pun dah dikuatkan dalam satu riwayat hadis yang mana Nabi cakap kita berpuasa di bulan Ramadan selama 29 hari. Sekiranya kita tidak melihat hilal disebabkan ada awan ataupun halangan, kita genapkan dia ke 30 hari. Itu kaedah hari dalam Islam, sama ada 29 hari ataupun 30 hari dalam setiap bulan Hijri. Jadi tak ada orang berpuasa sampai 31. Itu lainlah kot situasi dia. Mungkin dia kat luar negara dah hari ke-30, balik Malaysia masih lagi 29. Kalau ikutkan dia dah mungkin dah boleh sambut raya, tapi tu dah lain dia cabang lah. Itu dah masuk kaedah fiqh kan. Tapi itulah Nabi pun dah sebut kita dalam hari-hari kita dalam sebulan ada 29 ataupun 30 saja. Dan di Malaysia juga telah mengamalkan bahawa hari ke-29 dalam bulan Hijri seluruh Malaysia, iaitu yang selalunya benda ni dibuat oleh Jabatan Mufti Wilayah Jabatan Mufti Negeri-Negeri, yang mana diorang akan buat pencerapan anak bulan bagi menentukan awal bulan seterusnya. Jadi biasa kalau kita tunggu-tunggu malam tu nak raya ke nak puasa ke, biasanya hari tu, hari yang kita tunggu-tunggu tu adalah hari ke-29 ataupun hari ke-30. Biasa hari ke-29. Kalau tak nampak hari ke-29 tu, kita tak nampak anak bulan, untuk awal bulan baru kita akan genapkan ke-30. Itu memang kaedah adalah pengiraan dia. So macam mana nanti waktu 29 hari bulan tu ada ahli jawatankuasa khas yang telah dilantik oleh Jabatan Mufti Negeri-Negeri ni. Dia akan duduk di satu kawasan yang mana kawasan-kawasan tersebut adalah kawasan yang rasmi digunakan untuk melihat anak bulan. Jadi di Malaysia ni tapak-tapak carapan rasmi tu ada dalam 29 lokasi saja di keseluruhan Malaysia. Nanti saya tunjuk
ada satu video apa yang dimaksudkan anak bulan, kemudian apa yang macam mana proses melihat anak bulan di Malaysia ni. Jadi itulah ahli jawatankuasa tersebut akan melihat anak bulan bagi menentukan awal bulan. Tapi hanya di sebahagian tempat saja. Sekiranya awak-awak semua ni ada satu tempat yang cantik untuk tengok matahari terbenam, langit pula clear, tak ada awan waktu tu, kebarang kalian nak nampak bulan untuk penentuan awal bulan, boleh. Awak pun tengok, hari ni Encik Mustazam cakap hari 29 Hijri ni kita nak tengok anak bulan, kita tengok anak bulan daripada sini kan, kot-kot kita nampak, kita boleh gaya dulu. Tak ada, kaedah tu tak boleh guna pakai. Sebab di Malaysia kaedah yang diguna pakai adalah pengiktirafan anak bulan hanya diguna pakai di beberapa tempat, iaitu di 29 lokasi di Malaysia, dan antaranya di Balai Cerap Teluk Kemang lah. Balai Cerap Teluk Kemang ni adalah salah satu tapak lokasi rasmi untuk melihat anak bulan, dan di Malaysia dia ada banyak lagi tempat-tempat lain. Sekiranya awak nampak kat sini, awak tak boleh iktiraf besok raya, besok puasa, tak boleh. Dia kena ada tempat yang khas, ahli jawatankuasa yang khas, dia yang akan buat laporan ke pihak yang lebih berautoriti, lebih bertanggungjawab untuk menentukan awal raya ataupun Ramadan. Itu kita panggil sebagai penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Yang kita tunggu dekat TV tu kan, kita standby hari ni, yang pengumuman ni dia nak pakai baju apa agak-agak biasa macam tu. Kita tunggu baju, dia pakai baju warna apa pula kan. Sebenarnya kita nak tunggu bila hari puasa, hari raya semua. Okey, saya nak tunjuk video pula ni. Kita tengok video pula. Kita santai-santai je, kita sambil cakap, kita tunjuk video. Okey, ini adalah salah satu platform media sosial Balai Cerap Teluk Kemang. Jadi nanti siapa yang berpeluang kat sini cuti, dapat phone kan, ada Instagram pula. Kami di Balai Cerap Teluk Kemang ada dua platform media sosial, satu Instagram dan kedua YouTube. Instagram ni kita post macam ni lah, kita sediakan video, info-info bulanan, apa yang kita boleh tengok setiap bulan. Kemudian kalau YouTube pula, misal kata nanti balik puasa mesti awal kan, balik nak raya nanti mesti awal kan. Nanti kat rumah subscribe kita punya YouTube. Subscribe kita punya YouTube, Teluk Kemang Observatory. So kalau dah subscribe, jangan lupa nak tengok pula. Kita setiap bulan, setiap 29, hampir setiap 29 bulan Hijri tu, misal kata malam tu pengumuman, petang tu kita dah mula buat live cerapan anak bulan. Jadi siapa yang berpeluang nanti, bolehlah kau balik rumah, kalau balik rumah dah ada internet, ada phone ya, standby. Hari ke-29 tu malam tu pengumuman, nak tengok macam mana anak bulan tu bentuk dia, suasana dia kan. So boleh ke channel YouTube Balai Cerap Teluk Kemang Observatory nama dia. So kat situ standby lah. Kebiasaannya dalam pukul 6.30 ataupun 6.45 kita akan mulakan live start. Kita first mungkin kita bagi tengok sunset dulu, semua healing kan, tengok sunset. Dah tengok sunset baru kita halakan ke bulan, waktu yang paling kemuncak untuk tengok anak bulan. Cubalah nanti kalau ada peluang, cuba tengok kita punya YouTube. So hari ni yang sekarang ni saya tunjuk ni Instagram. So saya nak promote juga, jangan lupa follow kita punya Instagram. Kita ada sediakan beberapa bahan-bahan menarik, interaktif. Jadi ini sekarang saya nak tunjuk video. Video ni menerangkan apa yang dimaksudkan dengan anak bulan. The sound. Ni video. Tak ada sound.
Oh. Sebenarnya dia ada sound dia ada suara. Baru nak bagi ada suasana Ramadan kan. Lagu dia lagu Ramadan sebenarnya. Tapi tak apalah, memandangkan tak boleh nak kita keluarkan suara dia. Saya pun tak pasti macam mana. Tak boleh pula. Sambil-sambil lah. Dia kat situ ada sekali subtitle dia. Kita ulang balik. Cuba tengok dan cuba baca, cuba fahamkan sikit. Video ni ringkas, seminit je. Ini menerangkan, boleh baca juga kat tepi tu. Dia dah sekali ke 2 kali ulang? Saya pun tak perasan. Baru sekali kan? Okey, kita tengok lagi sekali. Dari permulaan video ni. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan anak bulan? Anak bulan adalah istilah masyarakat Melayu. Saya tolong bacakan. Sering digunakan apabila ingin menentukan awal bulan permulaan bagi setiap bulan Hijri. Menurut istilah dalam bahasa Arab, ia disebut sebagai hilal. Anak bulan juga adalah fasa atau bentuk. Yang tu anak bulan tu. Nampak tu? Dan halus je. Sebab nak tengok anak bulan ni dengan bentuk yang halus tu, kena tunggu waktu matahari terbenam, baru dia boleh nampak. Okey, ini sedikit dalil lah. Dalam Islam, perkiraan hari dalam kalender Hijri berlandaskan peredaran bulan. Ini pun dah dibuktikan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 189 yang mana bermaksud mereka bertanya kepada Muhammad tentang bulan sabit, katakanlah itu adalah petunjuk bagi manusia dan ibadah haji. Jadi Al-Quran pun dah mengatakan bahawa fasa-fasa bulan ni digunakan untuk manusia, panduan bagi manusia untuk menentukan harilah. Okey. So kat situ kalau ada baca, kat bawah tu ada tulis secara teknikalnya terdapat 3 jenis bentuk anak bulan. Disebabkan anak bulan ni dia berada rapat kedudukan dia dengan matahari. Sebab saya cakap tadi, matahari terbenam baru kita boleh tengok anak bulan. Jadi kemunculan dia tu ada 3 bentuk. Sama ada dia berbentuk ra, ba ataupun ra terbalik. Bentuk dia macam tu. Sabit dia bentuk ra ataupun bentuk ba ataupun bentuk ra terbalik. 3 bentuk tu yang ditunggu-tunggu oleh para pencarap anak bulan untuk kita menentukan awal bulan. Okey, itu berkaitan dengan anak bulan. So sekarang saya nak tunjuk pula proses macam mana dekat Malaysia ni kita alamak, tak dapat nak ada suara, tapi dia ada tulisan lah, so boleh baca. First nak tengok anak bulan ni, apa yang kena tentukan adalah tarikh tersebut. Ni dekat Port Dickson ni, dekat Balai Cerap Teluk Kemang. Kemudian ketiga, kita kena ada alat yang sesuai, sama ada teleskop ataupun alat mengukur. Kemudian kita kena ada ahli jawatankuasa khas yang tukang melihat anak bulan ni. Bukan orang yang sembarangan, bukan orang-orang biasa. Orang-orang yang terlatih ataupun orang yang pakar, berpengalaman dalam ilmu falak ni. Kemudian terakhir, kita akan hantarkan laporan kenampakan tersebut ke pihak yang bertanggungjawab, iaitu sama ada di pihak penyimpan Maha Besar Raja-Raja lah, yang mana malam tu dia akan umumkan. Jadi dekat Malaysia ni dia akan kumpulkan seluruh Malaysia data-data ataupun kenampakan anak bulan tu, sama ada di Melaka nampak ke tak, Negeri Sembilan nampak ke tak, Kuala Lumpur nampak ke tak, Sabah nampak ke tak, dia akan kumpul. So kalau ada nampak, so besok dah mulalah puasa. Sebab kita di Malaysia ni menggunakan 2 kaedah. Nak tengok anak bulan ni dia ada 2 kaedah yang terperinci. Satu guna kaedah hisab kiraan, dan kedua adalah melihat ru'yah. Itu 2 kaedah yang utama lah. Okey, itu saja. Kemudian saya nak cerita sedikit fenomena yang boleh nampak untuk bulan depan. Fenomena ni maksudnya apa yang akan berlaku pada bulan depan.
apa yang berlaku ataupun fenomena-fenomena astronomi lah yang menarik. Antaranya nanti 29 hari bulan Hijri ataupun bersamaan dengan 20 April tengah hari pukul 11 tak silap saya, kita akan mengalami gerhana matahari separa. Jadi siapa yang berpeluang bolehlah nanti standby, tapi tengah hari lah. So kena sedia payung ke, duduk kat beranda ke kan, jangan terlalu excited sangat. Selamba pergi dekat tengah-tengah jalan panas-panas ke kan, dah tengok pukul 2 dah buka pula. Sekejap Stellarium pula. Okey, saya ambil masa sekejap. Lepas tu lagi satu fenomena yang menarik adalah hujan meteor lairit, nama dia. Hujan meteor lairit. Kemuncak hujan meteor lairit, mana waktu tu berlaku pada 22 malam 23, iaitu raya malam raya kedua. Raya pertama tu siang tu kita dah raya, malam tu kita raya lagi. Malam tu nak ke hari 23, daripada pukul 12 sampai pukul 6 pagi kita boleh tengok juraian ataupun hujan meteor lairit. Waktu tu kita boleh standby kat luar rumah, duduk makan kuih ke, makan rendang ke, ketupat lemang ke, sambil-sambil tengok hujan meteor. Cara nak tengok dia simple je, ambil tikar, ambil kursi healing tu ke, baring. Cara dia tak ada alat pun, so kita tengok melalui mata saja, mata kasar. So dengan cara tu adik-adik boleh belajar macam mana nak kenal bintang, gunakan apps yang ada tu. So simple kan. Boleh lah, itu antara perkara-perkara yang menarik untuk bulan depan. So ada sebarang pertanyaan tak? Ringkas saya punya taklimat ni sebelum kita berbuka kejap lagi. Okey, itu saja dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangan daripada saya. Semuanya ada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada saya sendiri. Insya-Allah kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video Aurora tu tak? Ada. Last belum boleh. Kita ada sound dah. Oh, ada sound. Saya tengok kalau ada lah, sebab tak ingat dalam macam tak ada dalam ni. Minit video Aurora tu? Tak lama pun, sekejap je. Boleh kan? Boleh. Ada? Tayangan sekejap kan? Okey, boleh tengok video tentang tak keluar. Video tentang aurora. Api yang keluar daripada matahari sampai ke bumi, Allah selamatkan bumi, berlaku pantulan, terbentuklah aurora di kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, boleh. Penutup. Boleh pakai ni? Tak habis keluar. Ada bunyi. Ada bunyi. Tak bunyi. Tak apa kot. Okay, ini penutup lah. Ini permintaan daripada Ustaz. Minta tunjukkan video aurora. Ni adalah aurora pengembaraan daripada Balai Syarab Teluk Kemang. Balai Syarab Teluk Kemang telah pergi ke belah kutub utara untuk melihat sendiri fenomena aurora borealis. Kalau di utara borealis, kalau di selatan australis. Okey, saya cepatkan ini sebenarnya lama video ni. Kita tengok bahagian yang ada aurora tu je. Ni aurora. Siapa yang nanti belajar pandai, duit banyak, bolehlah pergi. Mungkin saya pun tak tahu kos sebenar dia berapa, tapi agak mahal jugalah. Ini aurora.
aurora, cahaya yang keluar di kutub utara disebabkan letusan api matahari yang masuk ke atmosfera bumi ni. So macam tu lah. Dia sebenarnya panjang lagi ni, tapi kita ringkas-ringkaskan je. Gambar ni semua dia ambil daripada balai cerap dia ambil sendiri daripada pegawai balai cerap yang ke sana. Dia ambil sendiri. Kita tak ambil daripada internet pun. Cabaran lah dekat sana, suasana sejuk. Ini beberapa kajian yang mana sebelum kita nak tengok tu, kita kena buat kajian aktiviti matahari, letusan yang paling kuat yang boleh sampai ke bumi. Okey, itu saja kot video ni. Itu saja yang menarik sebenarnya. Yang lain tu dia ada sound, ada bunyi, cuma dia tak boleh keluar bunyi, jadi kita tak berapa menarik nak tunjuk. InsyaAllah nanti akan datang kita buat lagi lah. Okay, majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Multazam bin Muhammad Yazid atas ceramah pembentangan berkaitan dengan astronomi dan juga falak. Jadi hidup kita, ibadah kita tak akan lari daripada perkaitan dengan falak. Ustaz cerita pengalaman Ustaz sikit. Ustaz pernah sampai ke Cordoba. Ustaz pergi ke muzium, di mana di muzium tu dia ada globe yang dicipta oleh Al-Idrisi. Sebab apa Al-Idrisi cipta globe? Adalah perintah daripada Sultan pada zaman itu untuk melihat keluasan negara Islam dan untuk kegunaan menentukan jarak kiblat, menentukan ibadah orang Islam. Jadi hasil ilmu astronomi ni adalah untuk berkhidmat kepada ibadah kita juga. Okey. Jadi terima kasih diucapkan kepada Encik Multazam. Nampak letih kan puasa, dia ceramah pula memang letih kan. Kamu anak hafal Quran pun penat kan bila puasa. Okey, jadi kita masa yang berbaki ni kita duduk dalam surau untuk menunggu masuknya waktu maghrib. Nanti kita berbuka bersama-sama, kita solat bersama-sama. Kemudian barulah kita pergi makan ke dewan makan. Jadi cukup setakat ni. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.